PAS telah memberikan kuasa autonomi kepada kepimpinan Sabah dan Sarawak dalam memilih rakan politik untuk pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Ini adalah langkah strategik yang diambil oleh PAS untuk memperkasakan kepimpinan tempatan dalam membuat keputusan politik, memandangkan mereka lebih memahami keperluan politik dan realiti di negeri masing-masing. Tindakan ini selari dengan pendekatan UMNO yang sebelum ini memberikan autonomi kepada cawangan Sabah mereka. Keputusan PAS ini dilihat sebagai usaha untuk mengukuhkan pengaruhnya di Sabah dan Sarawak melalui kerjasama strategik yang disesuaikan dengan politik tempatan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menjelaskan bahwa autonomi ini penting kerana politik di Sabah dan Sarawak mempunyai dinamiknya yang tersendiri yang berbeza dengan Semenanjung Malaysia. Dengan memberikan kuasa penuh kepada kepimpinan tempatan, PAS berharap agar mereka dapat membuat keputusan terbaik untuk memastikan pengaruh parti dapat berkembang di negeri-negeri tersebut. Persoalannya, sejauh mana autonomi ini akan memberi kesan terhadap kekuatan politik PAS di Sabah dan Sarawak. Adakah ia cukup untuk menyaingi pengaruh parti-parti tempatan yang lebih dominan? Keputusan ini juga mencerminkan kesediaan PAS untuk menyesuaikan strategi mereka mengikut keadaan politik semasa, satu langkah yang mungkin akan membezakan PAS daripada parti-parti politik lain. Namun begitu, adakah PAS benar-benar memahami cabaran yang akan mereka hadapi di Sabah dan Sarawak? Politik di kedua-dua negeri ini seringkali lebih rumit dengan isu-isu tempatan seperti hak-hak bumi putra Sabah dan Sarawak serta tuntutan autonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, apakah jaminan bahawa kerjasama politik yang bakal terbentuk akan kekal stabil dan tidak berubah mengikut kepentingan politik semasa? Langkah memberikan kuasa autonomi ini dilihat sebagai satu tindakan yang bijak oleh sesetengah pemerhati politik, namun ia juga menimbulkan beberapa persoalan. Mampukah PAS mengekalkan identiti dan prinsip perjuangannya apabila kepimpinan negeri diberikan kebebasan untuk memilih rakan politik? Apakah mungkin akan timbul konflik antara keputusan pusat dan keputusan negeri jika kepentingan politik tidak selari? Selain itu, adakah kepimpinan PAS di Sabah dan Sarawak benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab yang besar ini? Memberikan kuasa autonomi kepada negeri bukanlah satu perkara yang mudah, apatah lagi dalam bentuk konteks politik yang sangat dinamik di Sabah dan Sarawak. Bagaimanakah PAS akan memastikan bahawa kepimpinan negeri kekal setia kepada perjuangan parti dan tidak terjebak dalam permainan politik tempatan yang kadang-kala sangat berbeza dengan idealisme parti di peringkat pusat? Dengan kuasa autonomi ini, PAS kini berhadapan dengan cabaran untuk membuktikan bahawa mereka mampu untuk menjadi pemain politik yang serius di Sabah dan Sarawak. Satu persoalan yang perlu dijawab. Apakah strategi yang akan digunakan oleh PAS untuk memenangi hati pengundi di kedua-dua negeri ini? Apakah cukup dengan memberikan autonomi kepada kepimpinan tempatan atau adakah PAS perlu melakukan lebih daripada itu untuk memastikan bahawa mereka benar-benar relevan di mata pengundi? Secara keseluruhannya, tindakan PAS memberikan kuasa autonomi kepada kepimpinan Sabah dan Sarawak adalah satu langkah yang berpotensi untuk membuka jalan kepada peluang-peluang baru dalam politik tempatan. Namun begitu, kejayaan langkah ini bergantung kepada sejauh mana kepimpinan negeri dapat memanfaatkan peluang ini dan sejauh mana PAS di peringkat pusat bersedia untuk memberikan sokongan penuh kepada mereka. Adakah ini langkah pertama ke arah pengukuhan PAS di Sabah dan Sarawak? Atau adakah ia akan menjadi satu lagi percubaan yang gagal seperti yang telah dilihat sebelum ini?